Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Current Sphere MY. Channel di mana segala isu politik Malaysia akan kita ulas, akan kita kupas secara mendalam, tanpa tapis, tanpa tunduk, dan pastinya panas. Pada video kali ini, kita ingin membawakan satu kisah politik yang sedang hangat dibicarakan, yaitu pertembungan antara Rafizi Ramli dan juga Datuk Dr. Fuad Zarkashi. Ini bukanlah sembarangan perbalahan. Ini perbalahan dua tokoh politik yang mempunyai sejarah panjang, penuh dengan dendam politik, penjara, sindiran, dan juga kuasa. Dan apa yang lebih menarik, Rafizi kata dia tidak gentar di penjara lagi. Jadi, jangan kita buang masa. Jom kita bedah satu persatu apa yang sebenarnya berlaku dan apakah isu di sebalik perbalahan panas ini. Baiklah, baru-baru ini suasana politik negara kembali bergelora apabila bekas Menteri Ekonomi merangkap ahli Parlimen Pandan, Rafizi Ramli, membalas sindiran sinis pemimpin UMNO, Datuk Dr. Fuad Zarkashi. Fuad sebelum ini mengingatkan Rafizi supaya jangan terlebih bakar kerajaan karena menurutnya kes boleh dicari. Tetapi Rafizi tidak berdiam diri. Dalam satu hantaran media sosial, beliau menegaskan bahwa selama bertahun-tahun beliau tidak pernah membalas sindiran Fuad walaupun sering dicuit. Alasannya jelas. Alasannya menghormati kedudukan masing-masing di dalam kerajaan perpaduan. Namun katanya, sepatutnya orang berbudi kita berbahasa. Tetapi tidak begitulah sebab manusia ini ada macam-macam jenis. Nah, nada sinis Rafizi jelas menunjukkan kekecewaan beliau terhadap sikap Fuad. Rafizi kemudian menegaskan bahwa beliau tidak gentar jika diugut untuk dikenakan tindakan undang-undang. Menurutnya, selama menjadi menteri, beliau menjaga integriti dirinya dengan tidak pernah mencampuri sebarang urusan perolehan. Bahkan, beliau menubuhkan satu jawatan kuasa khas untuk meluluskan urusan besar seperti hartanah Bumi Putra yang melebihi 20 juta ringgit, supaya keputusan bukan dibuat olehnya seorang. Kalau saya takutkan ada kes, saya tidak meletakkan jawatan. Saya akur kepada apa saja yang dikehendaki. Suruh saya diam, saya diam. Suruh saya melompat, saya melompat. Katanya memberi isyarat betapa patuhnya beliau dalam menjaga disiplin semasa berada di dalam kerajaan. Dan yang lebih tajam, Rafizi mengimbas kembali sejarah hitamnya dipenjarakan pada zaman Barisan Nasional yang ketika itu turut melibatkan Fuad Zarkashi selaku Ketua Pengarah Jasa. Untuk rekod, Rafizi pernah berdepan 14 pertuduhan, termasuklah satu kes besar pada tahun 2012 di bawah Akta Bank dan Institusi Keuangan ataupun BAFIA karena membocorkan data keuangan berkaitan dengan skandal NFC yang melibatkan Syarikat Nasional Feedlot Corporation Sendirian Berhad. Kes ini membuatkan beliau dijatuhi hukuman penjara 30 bulan bersama dengan Johari Muhammad, seorang kerani bank ketika itu. Namun pada tahun 2019, Mahkamah Tinggi Shah Alam mengetepikan sabitan tersebut dan membebaskan kedua-dua mereka. Sebelum itu, Rafizi turut dikenakan hukuman penjara 18 bulan pada tahun 2016 selepas didapati bersalah mendedahkan laporan audit 1MDB di bawah Akta Rahasia Rasmi ataupun OSA. Tetapi akhirnya beliau dibebaskan dengan bon berkelakuan baik oleh Mahkamah Rayuan. Satu langkah yang membuka jalan untuk beliau kembali aktif dalam politik. Rafizi juga sempat menyindir peranan Fuad dalam kerajaan terdahulu, terutamanya semasa beliau mengetuai Jasa yang kini dikenali sebagai JECOM. Menurut Rafizi, Fuad ketika itu bertanggung jawab mempertahankan Perdana Menteri dari serangan isu yang dibawa oleh beliau sendiri menjelang PRU 14. Kata Rafizi, letihlah
mahu bersilat dengan isu-isu yang saya bawa waktu itu. Dan yang paling menyengat, Rafizi juga menyentuh sejarah pilihan raya Fuad. Menurutnya, selepas digugurkan daripada bertanding kerusi Parlimen Batu Pahat pada PRU 2018, Fuad dilaporkan hampir bertanding sebagai calon bebas, dan kemenangan beliau di Dun Rengit semasa PRN Johor 2022 dianggap sebagai satu-satunya pencapaian politik besar selepas berdekad lamanya di dalam arena politik sejak 1990-an. Kata Rafizi lagi, dan beliau menyindir, berpuluh tahun penyertaan Fuad Zarkashi dalam politik dan UMNO sejak 1990-an, menang sekali di parlimen dan menang sekali di DUN. Nah, memang pedas sindiran Rafizi. Dan akhir sekali, Rafizi juga menasihati Fuad agar berhenti memikirkan tentang jatuh bangun politik orang lain dan sebaliknya bermuhasabah diri sendiri. Beliau juga menegaskan bahwa Fuad kini 20 tahun lebih tua darinya. Satu kenyataan penuh sindiran tetapi syarat dengan makna. Pertelingkahan ini tercetus susulan kenyataan Rafizi mengenai rancangan Malaysia ke-13 ataupun RMK 13 yang dikatakan sebagai reaksi tergesa-gesa kerajaan selepas Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil dikritik netizen. Fahmi menyatakan bahwa RMK 13 adalah usaha berpasukan, namun kenyataan itu dilihat cuba menafikan peranan Kementerian Ekonomi yang diterajui Rafizi dalam menyediakan dokumen penting itu. Baiklah, sekarang mari kita bincangkan soalan yang panas dan penuh dengan kontroversi. Adakah perbelahan antara Rafizi dan Fuad ini mencerminkan keretakan dalam kerajaan perpaduan yang selama ini kononnya kuat dan stabil? Jika pemimpin utama seperti mereka sudah berbalas sindiran terbuka, apakah ini menandakan bahwa bulan madu antara PH dan UMNO sudah tamat? Dan lebih penting lagi, adakah benar seperti yang dikatakan Fuad bahwa kes boleh dicari? Apakah kenyataan ini satu bentuk ugutan halus terhadap pemimpin yang bersuara lantang dalam kerajaan? Ataupun ia sekadar gurauan politik orang lama? Dan persoalan yang kita perlu tanya lagi, adakah Rafizi masih relevan dalam Pakatan Harapan jika beliau terus mengkritik dasar kerajaan dari dalam? Ataupun adakah beliau sebenarnya mewakili suara rakyat yang semakin resah dengan hala tuju ekonomi dan juga komunikasi negara? Dan kepada Fuad pula, mengapa beliau masih begitu aktif menyentuh isu dalaman PH sedangkan beliau sendiri bukan menteri kabinet? Adakah ini strategi untuk kembali relevan dalam UMNO? Ataupun adakah ini bayangan awal bahwa perang dalaman di dalam kerajaan perpaduan akan meletus menjelang PRU 16 nanti? Jadi apakah pendapat Anda semua? Adakah Rafizi patut terus bersuara dari dalam kerajaan walaupun risikonya tinggi? Atau patutkah beliau berdiam diri demi menjaga kestabilan? Dan adakah Fuad sedang memainkan peranan penyengat dari dalam untuk memberi isyarat bahwa UMNO masih lagi belum puas hati? Coba kongsikan pendapat Anda di ruangan komen di bawah karena kami ingin dengar pandangan Anda. Sebab suara rakyat tidak boleh didiamkan. Jadi, oleh itu, sebelum kita menamatkan video kali ini, jangan lupa untuk tekan like, share video ini, dan subscribe untuk lebih banyak pendedahan politik panas macam ini. Anda sedang menonton Currents VMY, politik kita, suara kita. Salam perjuangan semua, salam sejahtera, salam reformasi, dan sekian saja. Terima kasih.